Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam kali ini membicarakan tentang bab akidah yang berkait dengan satu ayat Al-Quran, laisa kamithlihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu. Bersama saya Ustaz Muhammad Zulfikri dan saya Ustaz Muhammad Syakir bin Ahmad Amin, insya-Allah akan membahaskan dan akan menghuraikan tentang ayat ini mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang sifat Allah Ta'ala, sifat Allah yang tidak sama dengan sesuatu, ataupun ulama Melayu kita sebut mukhalafatu lil hawadith. Jadi Ustaz Syakir, kita orang Islam kita mensucikan Allah Ta'ala. Jadi mungkin Ustaz boleh syarahkan sikit tentang firman Allah Ta'ala ini daripada surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamithlihi syai'. Silakan Ustaz. Dalam ayat ini Ustaz Zul, barakallahu fikum, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ayat ni adalah ayat yang paling jelas menyucikan Allah daripada menyamai makhluk ciptaannya. So kalau kita tanya apa dalil bahawasanya Allah tak sama dengan manusia, kita sebut laisa kamithlihi syai'. Apa dalil Allah tak sama dengan binatang-binatang? Laisa kamithlihi syai'. Cuma Ustaz Zul, kadang-kadang kita perlu faham lebih sikit. Apa makna laisa kamithlihi syai'? Laisa kamithlihi syai' ni maknanya Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Tak sama dengan sesuatu. Betul. Segala sesuatu. Maka apa sahaja yang kita tergambar, maka Allah tidak seperti apa yang kita gambarkan. Allah tidak seperti itu. Yang ni saya ingat betul ni sama persis macam kalam Imam Zun al-Misri. Dia pernah kata, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Maknanya apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tak seperti itu. Allah tak seperti itu. Maka ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul. Kita bukan seperti akidah orang yang menyembah berhala. Kalau berhala, kalau kita tengok berhala ada banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang lebar, ada persamaan. Betul Ustaz. Jadi kita bukan seperti penyembah berhala. Maka orang Islam dia tidak sembah jisim, maka Allah bukan jisim. Betul. Saya bila saya study di pondok, bila kita tengok kitab para ulama, antaranya macam kitab almarhum Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah, bila dia cerita tentang sifat Allah, dia sebut bahawasanya Allah ada tanpa bertempat. Dia bukannya jirim yang mengambil lapang, maknanya bukannya jisim. So daripada situ, dan panjang lagi teks dia, kita faham akidah umat Islam ni sebenarnya totally berbeza dengan akidah penyembah berhala. Saya Ustaz kalau nak balik Kelantan, saya lalu di Gombak sana. Gombak? Batu Cave? Lalu di Batu Cave sana. Masya Allah. Kita masa tu kita tengok betul-betul macam mana kepercayaan penyembah berhala dalam hati dia orang. Ada yang dia orang buat satu patung besar warna emas. So memang dia orang percaya bahawasanya Tuhan ni macam manusia. Cuma saiz dia berbeza. Tapi ada tak Ustaz, kalau Ustaz pernah tengok sejarah penyembah berhala, ada tak dia orang kata yang Tuhan ni actually ada setengahnya ada 5 kepala. 5 kepala. Macam-macam. Lepas tu satu kepala kena cabut. Sebab ada buat kes sikit, ada buat hal. Subhanallah. InsyaAllah. Jadi itu bukan akidah orang Islam. Alhamdulillah, nikmat besar nikmat Islam. Maka sebab itu bila kita bicara tentang masalah jisim ini, teringat tentang kata Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia kata siapa yang berkata Allah jisim, fa innahu ghairu arif bi rabbih, maka dia tak kenal Tuhan dia. Wa innahu kafirun bih, dan dia akan keluar daripada Islam, dia terbatal imannya. Jadi keluar daripada Islam dengan sebab apa? Dengan sebab menjisimkan Allah. Sebab itu dalam kitab Ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi dah disebut tidak ada beza di antara penyembah berhala dengan orang menjisimkan Allah. So sebab apa? Sebab penyembah berhala, macam Ustaz Syakir kata, penyembah berhala disembah. Contoh tadi di Batu Cave, dia nampak saiz warna emas besar. Betul. Dia sembah berhala yang dia nampak. Jadi orang yang iktikad Allah jisim, dia membayangkan Allah tu satu jisim,
satu zat yang ada padanya saiz dan dia membayangkan perkara itu dan dia namakan sebagai Allah. Betul. Maka tak ada beza. Cuma tinggal Ustaz, dia tak okey je. Dia tak ukir. Dia just apa, Khayalkan. gambarkan benda tu, Gambarkan. kita kata ukir dalam akal fikiran dia. Ya. So tu masalahnya apa, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau tengok kepada akidah ini, maka sebab itu penting ulama kita daripada zaman dahulu, daripada zaman dahulu sampai sekarang, mereka bila karang tentang kitab akidah, antara benda yang diambil berat adalah tentang sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Betul. Tak sama dengan sesuatu. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ingatlah ayat laisa kamitslihi syai', ada ayat lain yang sama dengan makna ini. Contoh dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini rasanya semua kita hafal. Lebih mudah. Okey. Jadi sebab itu kita sebagai orang Islam, maka kita jangan jadi seperti penyembah berhala. Maka Allah bukan jisim. Dan jangan kita membayangkan Allah. Betul. Kerana Allah tak boleh digambarkan. Ini warid dalam hadis Ustaz. Baginda bersabda, la fikrata fir rabb. La fikrata rawahu Abul Qasim Al-Ansari. Ni maknanya tidak boleh membayangkan Allah Ta'ala. Tak boleh membayangkan Allah Ta'ala. Tak boleh bayangkan Allah. Maka sebab itu di antara ulama Melayu kita, dia ada sebut dalam kitab Jawi. Ini soalan ni penting. Dia kata, jika ditanya akan kamu oleh yang bertanya, bagaimana Allah? Soalan ni tak boleh tanya sebenarnya. Tak boleh tanya macam mana Allah, tak boleh tanya. Tapi jika ditanya akan kamu oleh yang bertanya, bagaimana Allah? Contoh ada budak kecil, dia baru nak belajar akidah. Jadi dia kata macam mana Allah, dia nak tanya. Maka jawapan dia satu je. Ustaz Syakir nak tahu apa jawapan dia? Apa tu Ustaz? Jawapan dia, Allah tak sama dengan sesuatu. Itu jawapan dia. Itu satu jawapan dia. Anak-anak yang kecil tu, kalau diorang, in case diorang tanya pada kita, so kita kena ajar yang Allah tak sama dengan segala sesuatu. Dan ini jawapan dia satu. Dia tak ada jawapan kedua, jawapan ketiga, tak. Skema jawapan dia satu je. Kalau ditanya bagaimana Allah, Allah tak sama dengan sesuatu. Yalah Ustaz, dalam Quran pun sebut laisa kamitslihi syai'. So takkan kita nak bagi jawapan lain. Jadi ulama ni, dia ni adalah benteng. Benteng akidah. Okey. Maknanya kalau orang tu dia tak belajar akidah, bayangkan seorang budak kecil tanya parent dia, ayah macam mana Allah? Maka kalau dia tak belajar akidah, agak-agak apa yang dia akan jawab? Itu bahaya Ustaz. Bahaya. Maka di sini penting kita memahami akidah yang betul. Saya ada pengalaman lah. Ustaz Syakir ada pengalaman tak tentang berjumpa dengan golongan-golongan yang menyalahi akidah ahli sunnah? Saya setakat ni kalau jumpa depan-depan tu saya rasa belum lagi lah. Cuma saya pernah tengok dalam YouTube ada seorang ni Masya Allah, tak tahu macam mana dia boleh kata Allah ni ada 2 anggota tangan. Allahu Akbar. And then dia kononnya tanya pada hadirin, berapa tangan Allah? Dia tanya berapa tangan Allah mula-mula. Lepas tu orang kata 2. Dia kata 2. Lepas tu dia tanya pula, belah kanan dengan belah kiri ke? Allah. Dia kata dua-dua belah kanan. Dua-dua belah kanan. Ni dah lain macam kan. Betul. Dia mensifatkan Allah dengan sifat arah. Ada kanan, ada kiri, subhanallah. Maka dah sama dengan makhluk. Betul. Dah sama dengan makhluk. Jadi mungkin saya pun ada pengalaman jugalah. Macam mana tu? Orang yang kata apa nama ni, dia menyifatkan Allah Ta'ala dengan saiz. Bila disebut Allahu Akbar, dia kata Allah itu besar. Besar daripada sudut saiz. Maka bukan maksudnya begitu. Jadi sebab itu kita kena pentingkan akidah, supaya ini kena faham Allah tak ada saiz, bukan ukuran, bukan jisim. Ini benteng kita. Kita saya teringat dulu masa di pondok pernah tuan-tuan guru kita sebut kalam Imam Abu Ja'far Tahawi. Dia sebut ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatus sit kasairil mubtada'at. Maknanya Allah dia maha suci daripada saiz dan batasan-batasan akhir. Dan sisi-sisi, maknanya sisi kanan, sisi kiri, dan daripada anggota-anggota badan yang besar, anggota badan yang kecil, dan Allah tak diliputi oleh arah yang 6 seperti mana sekalian makhluk.
Tu kalam apa nama imam di antara imam salaf pada zaman dulu. Imam salaf. Bila sebut salaf ni apa makna salaf tu Ustaz? Tu mereka yang hidup pada 3 kurun yang pertama. 3 kurun yang pertama. Jadi senang pendengar, kalau 3 kurun pertama maknanya 300 Hijriah, satu kurun 100 Hijriah. Maka sekarang kita bukan di zaman salaf. Maka kalau kita melihat ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam mazhab yang 4, betul, ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, okey, maka ini semua imam-imam ikutan kita, maka ikutlah mereka kerana mereka adalah di antara golongan yang terbaik, yang disebut sebagai golongan yang terbaik. Dan inilah akidah para ulama kita, Allah ada tanpa tempat, Allah tak sama dengan sesuatu, Allah bukan jisim, Allah tidak beranggota badan, dan Allah tidak boleh dibayangkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nanti insya-Allah taala mungkin di episod akan datang kita akan masukkan beberapa ayat-ayat yang mungkin akan jadi persoalan kepada sebahagian yang menonton ini. Mungkin ada setengah orang dia tengok satu ayat Quran tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dia tengok ayat Aamintum man fis sama. Kemudian dia tengok ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Betul. Maka kalau orang tak belajar akidah, dia akan ada clashing. Dia akan maklumatnya tu tersalah, macam bercanggah. Jadi apakah mana-mana ayat itu, insya-Allah di episod yang akan datang nantikan kita akan bahaskan tentang perkara ini. Dan insya-Allah untuk episod kali ini sampai sini, dan Ustaz, mudah-mudahan sebelum tu Ustaz, sebelum kita bagi pendengar-pendengar kita ni habis podcast ni, kita pastikan semua para pendengar jangan lupa tadi kita sebut kalam Imam Zunnun Al-Misri. Kita nak pastikan semua hafal Ustaz. Ya, betul. So ingat tuan-tuan, cuba ikut kita dalam podcast ni mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Dalam bahasa Melayu Ustaz, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Last. Kalau dia ada anak belajar dekat tadika bahasa Inggeris kan, so ni dia kena tahu juga dalam bahasa Inggeris. Dia sebut whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. So itu tuan-tuan, hadiah daripada kami untuk hari ini. Yang ada dalam kereta, tengah bawa kereta jam sekarang ni, so dia boleh hafal sambil-sambil kalam Imam Zunnun Al-Misri. Silakan Ustaz. Jadi insya-Allah kita sampai sini untuk podcast kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengar. Dan teruskan setia dalam rancangan ini untuk mendapatkan info-info yang bermanfaat, info-info yang menarik dalam tempoh yang singkat, dapat banyak manfaat dan dapat banyak ilmu, insya-Allah. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.